Sebab itu bila mana Nabi solat, sahabat tengok Nabi tak pernah matanya meliar ke tempat-tempat lain. Nabi sembahyang matanya duduk dekat tempat sujud, tengok di tempat sujud kita. Jadi dalam pandangan kita, kita tak tengok orang lain. Apatah lagi kalau kita sembahyang sunat mata kadang meliar pasal orang lain semua dah habis sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam ini insya-Allah kita sambung lagi berkaitan dengan adab-adab mengerjakan sembahyang. Tajuk yang ke-11, adab-adab mengerjakan sembahyang, dan kita berada pada tengah-tengah tajuk, iaitu kita berada pada perenggan dan ketika engkau berdiri. Situ kita berhenti. Bermaksud kita dah bincang mengenai syarat-syarat sah salat, syarat wajib salat. Kemudian kita dah bincang mengenai tentang takbiratul ihram, niat, dan juga berdiri tegak. Kemudian kita bincang doa iftitah. Kemudian kita bincang al-fatihah daripada sudut makhraj dan sifatnya. Mudah-mudahan kita dapat baca dengan bacaan yang betul. Setelah surah al-fatihah, kita baca surah-surah yang mudah untuk kita baca. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah apa yang mudah dalam Al-Quran. Jadi bila mana dalam Al-Quran ada surah-surah yang mudah, maka kita baca di dalam salat kita. Dan Imam Al-Ghazali dia pecahkan pada beberapa bahagian. Ada tiwalul mufassal, surah yang bacaan yang baca panjang. Dan ini khusus untuk solat subuh panjang. Ada juga solat yang dibacakan surah yang pendek-pendek, dipanggil qisarul mufassal. Qisarul mufassal ini boleh dibaca pada waktu zuhur, asar dan juga isyak. Dan ada juga yang dipanggil sebagai awsatul mufassal, di pertengahan. Qisarul mufassal itu pada maghrib sahaja, pendek, bacaan yang pendek-pendek ini pada waktu maghrib. Ada yang awsatul mufassal, itu surah-surah yang sederhana, panjang tak pendek sangat, iaitu dibaca pada waktu zuhur, asar dan juga isyak. Jadi itu antara yang kita boleh amalkan. Adapun nak baca panjang kalau sendirian itu tak menjadi masalah. Tapi ini untuk yang berjemaah barangkali kan. Tetapi dalam keadaan kita tahu bukanlah pendek sangat dan bukanlah panjang sangat, sebab kita tak menyusahkan para jemaah yang ada. So, barangkali mungkin di belakang kita ada yang uzur, ada yang tak sehat, ada yang nak cepat. Kita kena tahu keadaan, sebab itu telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, kemudian sambung pada perenggan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujudmu, kerana yang demikian itu lebih menumpukan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Dan jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri atau ke kanan di dalam sembahyangmu. Baik, ini kedudukan ketika mana kita qiyam, kita berdiri. Bermaksud dalam keadaan kita berdiri, mata tak boleh nak pandang ke tempat-tempat lain. Bermaksud ketika kita berdiri ialah mesti dipandang di tempat sujud. Sebab apa pandang di tempat sujud? Kerana bila kita pandang di tempat sujud, bermaksud pandangan kita itu telah terbatas. Jadi kita tak nampak di bahagian hadapan. Sebab itu kalau ada dinding di hadapan, itu lebih afdal untuk kita berdiri di depan dinding. Sebab apa? Sebab pandangan kita telah had. Kalau kita duduk di belakang dan mungkin pandangan kita terangkat sedikit, maka kita nampak orang yang berlalu lalang, orang yang sedang bercakap, orang yang duduk, maka dalam keadaan khusyuknya tak ada. Tapi bila kita dudukkan pandangan kita telah had, jadi dia hanya nampak dekat situ saja, maka kita boleh khusyuk dalam kita punya solat. Sebab itu diriwayatkan juga daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mana dia lihat Nabi SAW sembahyang, apabila Rasulullah telah memulakan salat, kata Abdullah bin Abbas, baginda tidak melihat ke tempat lain melainkan dia melihat di tempat sujud saja.
Jadi di sini kita faham bahawa Nabi SAW bersembahyang ataupun solat dalam keadaan dia menundukkan pandangannya ke bawah. Sebab antara yang disebutkan untuk nak mendapatkan khusyuk ialah pandang ke tempat sujud. Dulu zaman sahabat, jadi zaman Rasulullah SAW, para sahabat ketika solat mata melia-lia, tahu melia-lia? Maknanya dalam keadaan dia menoleh kanan kiri. Akhirnya turun ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah, beruntunglah orang-orang yang beriman itu, berjayalah orang-orang yang beriman itu. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang-orang yang dalam solatnya dia khusyuk. Jadi dalam ayat ini kita faham bahawa nak dapatkan kekhusyukan, sebab itu bila mana Nabi solat, sahabat tengok Nabi tak pernah matanya meliar ke tempat-tempat lain. Nabi sembahyang matanya duduk dekat tempat sujud, tengok di tempat sujud kita. Jadi dalam pandangan kita tak tengok orang lain. Apatah lagi kalau kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat mata kadang meliar pasal orang lain semua dah habis sembahyang. Kita mungkin dalam sembahyang berjemaah, mungkin kita semua pandang di tempat sujud. Kadang orang yang duduk di belakang dia akan tengok pakaian orang depan. Kalau ada tulisan, itu kata makruh bila pakai baju yang ada tulisan, boleh menyebabkan orang terganggu daripada sudut sembahyangnya. Jadi dalam keadaan kita tahu pakai baju yang biasa supaya tidak mengganggu orang yang berada di belakang kita dalam solat. Sebab Nabi pernah solat, ketika itu dia nampak di rumah Nabi SAW dia nampak satu gambar. Ini yang keluar daripada hadis yang di rumah tidak boleh ada gambar. Jadi Nabi SAW sebutkan, ya Humairah, wahai Aisyah, siapa yang gantungkan gambar ini? Dia kata, turunkan gambar, kerana ketika mana aku solat aku telah teringat akan dunia. Ini menunjukkan bahawa benda tu mengganggu dalam solat Nabi SAW. Sebab tu sejadah pun biar plain, biar jangan ada gambar-gambar. Kerana apa? Kita bimbang takut ada gangguan. Tengok Kaabah, tengok Masjid Nabawi, tengok pokok tamar, nanti teringat sini dululah aku ambil buah tamar ni makan. Hilang dah khusyuk. Kan? Bermaksud kita duk bayang yang itu. Sebab itu dianjurkan untuk plain kan kita punya tempat sujud kita tu, supaya tidak ada gambaran-gambaran yang boleh mengganggu kita dalam solat. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bila mana kita berdiri Allahu Akbar salat saja, maka pandangan kita hanya dihadkan untuk melihat tempat sujud. Setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbir rukuk dan angkatkan tanganmu seperti cara yang telah disebutkan dalam kaifiat mengangkat kedua tangan ketika mana takbiratul ihram. Dalam peralihan takbir intiqalat, iaitu daripada surah nak pergi ke rukuk, habis sahaja surah walam yakul lahu kufuwan ahad, maka berhenti seketika. Dalam kitab fiqh dipanggil ada saktah di situ. Saktah ni makna berhenti sekejap. Semua tempat saya dah sebut dah pada kuliah yang dulu, daripada takbiratul ihram Allahu Akbar, berhenti sekejap untuk tarik nafas, ambil bacaan takbiratul ihram Allahu Akbar, ambil nafas Allahu Akbar kabira, sampailah wa ana minal muslimin, tarik nafas lagi untuk nak ambil ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, masuk al-Fatihah, waladdallin, amin, ambil nafas lagi untuk masuk surah Bismillahirrahmanirrahim sampai habis surah walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada saktah lagi di sini untuk turun rukuk. Dia jangan tiba-tiba walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar, tak dianjurkan begitu. Tak dianjurkan begitu. Sebab kita nak dapat kesempurnaan dalam solat, maka mesti mengikut cara Nabi SAW. Solatnya sah. Kalau buat macam mana pun sah, selagi mana tak ada perkara yang membatalkan solat, solatnya sah. Tapi sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu bila mana kita nak sempurna, Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi bila Nabi solat, Nabi tak pernah cepat dalam solat. Habis saja surah, maka diam seketika untuk nak pergi kepada rukun yang seterusnya, iaitu rukuk. Maka ketika mana habis surah nak pergi ke rukuk, kata Imam Al-Ghazali, angkat tangan. Ini tempat disunatkan untuk angkat tangan. 4 tempat saya sebut tadi dulu. Yang pertama takbiratul ihram, sunat angkat tangan Allahu Akbar, 1. Kedua, ketika mana nak pergi ke rukuk, walam yakul lahu kufuwan ahad
Allahu Akbar, nak pergi rukuk. Rukuk nak pergi iktidal. 3, sami Allahu liman hamidah, letak tangan di paha ataupun di sisi. Dan yang keempat, ketika mana tahiyat awal nak naik kepada rakaat yang ketiga. Yang tu saja 4 perkara yang sunat. Kalau tempat lain buat, sunat lawannya makruh. Sunat lawannya makruh. Jadi tak disunatkan untuk angkat selain daripada tempat ini. Rukuk ni mana setiap tempat lah. Setiap rakaat ada rukuk, setiap rukuk akan angkat tangan. Sama iktidal. Setiap ada tempat iktidal, setiap tempat angkat tangan. Takbiratul ihram ada satu tempat je. Tahiyat awal nak pergi ke rakaat ketiga ada satu tempat juga. Jadi ini semua satu saja. Rukuk dan iktidal pada tiap-tiap rakaat. Sebab tu Imam Al-Ghazali pesankan kepada kita bahawa bila mana kita nak rukuk, maka angkat tangan seperti mana yang telah kita buat ketika takbiratul ihram. Ada beberapa tempat. Kita sebut dulu satu dalam di paras telinga kita. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Paras ni walaupun bahu tetapi diambil daripada sudut tapak tangan. Ibu jari di bawah telinga, tuping, tali atas di atas telinga. Satu sini ataupun yang keduanya di sini, juga paras bahu. Ini bacaan ulama-ulama ataupun imam-imam mazhab yang lain. Dua-dua ini boleh pakai. Kalau dia kata dia pakai ketika takbiratul ihram paras bahu begini, maka rukuk pun nanti kena begini. Talikanlah, samakan, jangan hancurkan dia punya amalan. Kejap sini, kejap sini, kejap sini, kejap sini, tak tahu celaru habis pegangan dia. Pegang betul-betul dalam satu ibadat, pegang betul-betul. Saya nak ikut siapa? Saya nak ikut Imam Asy-Syafi'i, maka pegang Imam Syafi'i punya pandangan. Kalau dia kata dia nak ikut mazhab Hanafi, mazhab Hambali punya pandangan, ikut mazhab Hambali, tak ada masalah. Empat-empat ni ahlu sunnah wal jamaah, tak ada masalah. Tapi belajarlah, bukan main ikut-ikut. Jadi kalau kata pegangan ia adalah Imam Syafi'i, maka pegang betul-betul pegangan pandangan daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu sehingga engkau sampai berada dalam keadaan rukuk yang sempurna. Ini kadang biasa untuk imam pun kena beri perhatian, pasal dalam keadaan dia takbir intiqalat kadang pendek sangat. Pendek apa masalah dia? Masalah bukan di belakang imam, mungkin jauh. Untuk sembahyang Jumaat contoh, dia habis walam yakul lahu kufuwan ahad, di tengah berdiri Allahu Akbar, pendek tu saja. Tapi dia tak duduk lagi sampai kedudukan dia, kedudukan rukuk tu tak sampai lagi. Boleh jadi orang di belakang perasan dah sampai dah tempat rukuk. Jadi apa berlaku pada orang belakang? Orang belakang telah mendahului imam. Ini kan ada ancaman daripada Nabi. Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhalbilullahu ra'sahu ra'sa himar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tak takut ke orang-orang yang mengangkat kepalanya mendahului kepala imam, maka Allah akan tukarkan kepalanya nanti dengan kepala keldai. Boleh jadi sebab itu dalam keadaan imam diberi perhatian kepada takbir intiqalatnya. Bermaksud kalau dia nak berdiri untuk nak rukuk, kedudukannya takbir ni panjang rukuk tadi tu. Allahu Akbar sampai tempat rukuk bar dah. Panjang pun tak boleh, lebih makruh kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dah sampai dah rukuk tapi Allah lagi Allahu Akbar, sampai lama dah tapi dia panjangkan takbir, hukum dia makruh kata Imam Nawawi. Biasanya rukuk tak adalah, biasanya rukuk pendek. Biasanya daripada berdiri nak pergi sujud, iktidal nak pergi sujud kadang panjang. Ada juga kadang iktidal nak pergi sujud kadang pendek. Kan imam kadang letih, penat, mengah kan. Allahu Akbar, imam tak turun, lutut pun tak turun lagi, yang belakang dah turun habis. Ni bahaya imam. Ya tuan. Rukun qauli. Baik. Yang pertama kita ada 3 rukun. Pertama rukun qauli, kedua rukun fi'li, ketiga rukun qalbi. Yang Nabi pesan dalam hadis tadi, orang-orang yang tak takut dengan mendahului kepala imam, yang ini dirujukkan kepada rukun fi'li semata-mata. Sebab bila mana kita rukun qauli, itu adalah rukun qauli bacaan. Iaitu bacaan Al-Fatihah, bacaan tahiyat akhir yang biasa kita dengar. Ada 5 tempat untuk dibacakan tahiyat. Ada 5 tempat yang perlu dibaca kuat, dengar pada telinga kita sendiri. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat, selawat dan salam. Biasanya Al-Fatihah dengan tahiyat ni lah orang tanya, Ustaz, saya sembahyang Zuhur
Tapi ialah imam saya tak dengar dia baca apa sebab dia baca perlahan. Tapi imam tu pakai mic. Okey, ni rukun qauli dia pakai mic tapi saya terdengar dia punya bacaan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Tapi Ustaz, saya dah waladhdallin dah. Dah waladhdallin dah. Adakah ini dilanggar ataupun masuk dalam hadis? Ini tak masuk. Sebab rukun qauli dia tidak termasuk dalam ancaman Nabi SAW. Yang Nabi ancam itu adalah perbuatan, pergerakan imam itu tadi. Kalau imam rukuk, maka baru kita rukuk. Macam mana nak tahu beza? Daripada takbir intiqalat tadi. Kalau kata takbir intiqalat itu dah bermaksud imam dah ada di tempat dia. Sebab itu kita makmum pula, nanti kita akan belajar lah. Lepas ni kita akan belajar tajuk cara semayang berjemaah. Makmum pula jangan turun selagi mana imam tak habis bar lagi. Kadang imam baru buka mulut, Allah, dia pun turun juga sama-sama dengan dia. Jangan. Yang ini akan yang itu tak apalah sebab mungkin tak membatalkan solat kalau mendahului imam daripada sudut itu. Tapi bila dia terlalu banyak boleh batalkan. Tetapi dia terkesan bila takbiratul ihram awal. Imam tak habis akbar lagi, dia angkat Allah, tak sah solat dia. Tak sah takbiratul ihram dia. Selagi imam tak habis akbar dia. Mana nak angkat takbiratul ihram? Allahu akbar. Dah habis bar tu, baru belakang boleh angkat takbir. Kalau tak sempat habis bar, dia dah angkat Allah, tidak sah takbiratul ihramnya. Kalau diteruskan juga tak sahlah solatnya. Jadi itu satu benda yang boleh menyebabkan rosak dalam solat. Ramai yang masih lagi tidak faham daripada sudut ini. Adapun takbir intiqalat tadi, dia merosakkan kesempurnaan solat. Dia tidak membatalkan solat, sebab membatalkan solat daripada takbiratul ihram itu saja. Tetapi kalau dah mendahului imam yang jauh, dalam kitab fiqh antaranya Safinatun Najah, kitab yang ringkas, 2 rukun ataupun 3 rukun yang lebih daripada imam batal solat dia. Yang lebih daripada imam ni jarang berlaku lah, tapi dia fiqh ni dia advance, dia ke depan, lebih lagi daripada apa jangkaan daripada fikiran kita. Jadi apa yang disebutkan oleh tuan tadi dengan soalan adakah rukun qauli kalau dia lebih kepada imam membatalkan solat dia ataupun termasuk dalam hadis tadi, dia tidak termasuk. Sebab hadis tadi dia berkaitan dengan rukun fi'li semata-mata. Jadi perbuatan itu janganlah kita mendahului imam dan dengar apa yang disebutkan oleh imam, iaitu tentang takbir intiqalatnya. Jadi bila habis takbir intiqalat akbar, maka habis dia punya perbuatan dia. Makna dia telah berada pada tempat dia. Sama dengan i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Hamidah tu dah di dah. Juga sujud, Allahu akbar. Bar tu makna dahi dah cecah kat lantai. Tu bagi orang belakang tak nampak. Bagi orang belakang dia hanya dengar saja. Dah bar dah sampai dahi dia dah sampai lantai dah tu. Maka baru boleh kita. Sebab mungkin yang depan ni nampak imam, walaupun imam baca pendek Allahu akbar, imam tak letak lagi dahi di lantai. Tapi belakang nampak dia tak boleh bergerak lagi pasal imam tak sampai lagi. Tapi apa jadi pada orang belakang? Khususnya semayang Jumaat, saya cerita ni khusus semayang Jumaat pasal kita semayang di sini mungkin kita boleh nampak. Cuma mungkin di ujung-ujung ni tak apa nampak sangat. Tapi ni imam. Tapi masjid yang buat Jumaat contohnya yang di luar, yang di atas kan, yang masjid besar-besar ni di luar, di atas, dia hanya dapat fokus dengar saja. Jadi imam kena main peranan daripada sudut takbir intiqalatnya itu. Jadi bila mana kata Imam Al-Ghazali, maka panjangkan bacaan takbir, iaitu takbir intiqalat itu sehinggalah engkau sampai kepada keadaan rukuk yang sempurna. Maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, sedangkan jari-jarimu terhurai dan tegakkan lututmu baik-baik. Tempat tangan ini berada di lutut, bukan betis, bukan peha. Baik, yang ini untuk orang yang sihat. Untuk orang yang uzur dia kecuali. Untuk orang yang uzur dia buatlah sekadar mana yang dia mampu. Tak ada apa-apa masalah. Ustaz, saya badan tak boleh nak bungkuk sangat Ustaz. Jadi saya sempat sikit saja. Boleh tak? Boleh. Itu je yang dia mampu. Sebab dia tidak ada khusus untuk orang-orang yang sakit. Sebab itu kata Nabi SAW, salli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tak mampu berdiri maka duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau kamu tak mampu juga duduk maka berbaringlah kamu.
Yang ini untuk orang-orang yang uzur. Daripada sudut itu pun kita tahu, Nabi nak bagi tahu pada kita, kalaulah kamu tak mampu nak buat sekadar mana yang ditunjukkan, maka buatlah sekadar mana yang kamu mampu. Jadi sebab tu sama, dalam keadaan kita ni sihat walafiat, maka kedudukan kita ialah tangan kita berada di lutut. Dan lutut kita ataupun kaki kita itu mesti tegak berdiri. Tak boleh bengkok. Kan? Tak boleh bengkok. Kalau yang sihat lah. Kalau yang tak sihat, dia tak boleh bengkok, kaki dia mungkin sakit ke, uzur sakit, tak tahu, tak boleh bengkok, tak ada masalah. Tapi kalau yang sihat, dia kena tegakkan kaki dia, betul-betul lurus kaki dia begitu, dan dia perlu tekan pada tangan, dia perlu tekan kepada lutut. Jadi dalam keadaan dia duduk berdiri, dalam keadaan dipegang lutut dia, dan tidak boleh rapatkan siku dia ini kepada lambung. Untuk orang-orang lelaki lah, untuk orang perempuan, dia semua kedudukannya kena rapat. Dan ratakan belakang lehermu dan kepala sehingga semuanya kelihatan seperti sekeping papan. Lurus badan. Tak boleh bengkok, tak boleh terlalu ke bawah, kepala ke bawah betul. Kan? Sampai nak cecah lantai dah dia punya ni. Dah macam mana, Ustaz, saya tinggi sangat. Itu nak macam mana kan? Orang yang terlebih tinggi ni memang macam itulah, kadang dia terlebih sedikit. Normal, saya kata tadi yang normal, yang sehat, yang standard kita buat, biasa dia akan diri tegak. Kaki kita akan jadi lurus, tak boleh bengkok. Badan dia akan jadi lurus seperti sekeping papan. Dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu. Sedangkan perempuan tidak berbuat demikian, bahkan ia merapatkan sebahagian anggota kepada bahagian yang lain. Orang perempuan semua dia kena rapatkan daripada sudut dirinya, daripada sudut rukuknya, daripada sudut sujudnya, semua dia kena rapat. Berbeza dengan orang laki-laki. Sama juga dengan orang laki-laki, dia kena renggangkan semua. Juga sujud dia kena renggangkan. Cuma ialah kita sekarang berjarak-jarak kan, maka bolehlah buat seperti mana yang kita biasa buat. Cuma nanti bila mana dah dirapatkan balik saf, bila mana kita sujud, tak perlulah kita buka sangat kita punya tangan ni. Sebab kita ada orang di sebelah. Kalau sembahyang seorang, tak apa, kita boleh buka besar dan tak ada orang yang akan sujud di sebelah kita. Tapi kalau semua nanti dah ada saf balik, maka kita buka kembang macam tu. Memang disunatkan untuk buka, tetapi bila sembahyang berjamaah begitu, hadkan dia. Jangan terlalu buka besar. Mungkin kita sujud dulu. Allahu Akbar, kita buka besar. Orang sebelah belum sujud lagi. Menung dia. Mana aku nak sujud? Sujud atas siku ke bawah siku? Jadi dah mengganggu saf orang lain. Kalau sembahyang, nanti kita akan belajar dalam bab sembahyang jemaah. Bila saf sembahyang jemaah, maka kecilkan sedikit, itu juga dah memadai daripada sudut apa yang kita pelajari ini. Sebab kita nak kena raikan jemaah yang ada. Sebab tu dalam sembahyang jemaah tak boleh takbir terlalu kuat untuk jemaah, untuk makmum. Tak boleh takbir terlalu kuat, tak boleh bacaan sehingga bacaan yang kuat sehingga mendengar satu masjid satu surau, tak boleh. Sebab hukumnya adalah makruh. Apatah lagi mengganggu pergerakan yang ada di sebelah kita. Jadi itu nanti kita akan tengok daripada sujud nanti. Dan baca olehmu ketika rukuk itu 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ini biasa kita baca. Dan rukuk adalah rukun. Yang mana yang rukun? Perbuatan tu saja. Jadi rukun fi'li. Yang ni yang diancam oleh Nabi SAW. Tak takutkah orang-orang yang mendahului kepalanya dengan kepala imam adalah daripada segi perbuatan tadi. Perbuatan ni adalah rukun. Jadi bila imam duduk rukuk, kita juga baru boleh rukuk. Dan rukuk itu perbuatannya adalah rukun. Adapun bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih itu sunat. Sunat hay'ah. Kalau tinggalkan Ustaz, tinggalkan makruh. Dah sebut tadi kan? Sunat lawannya makruh. Kalau tak baca, sah tak sembahyang dia? Sah. Tetapi makruh meninggalkan perkara yang sunat. Boleh baca sekali, boleh baca 3 kali. Ayat ini turun bila mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan fasabbih bismi rabbikal azim. Maka kata Nabi, bacalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih di dalam rukuk. Jadi baca 3 kali. Dan jikalau engkau sembahyang sendirian, maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai 7 kali atau 10 kali. Boleh panjang pasal rukun ini adalah rukun panjang. Rukuk ni adalah rukun yang panjang. Sujud juga adalah rukun yang panjang. Boleh tak baca lebih? Boleh. Kalau sembahyang seorang, imam jangan buat panjang-panjang. Kan? Panjang imam berapa kali dia tasbih ni kata dia. 11 kali, kadang lebih juga. Kalau di Masjidil Haram panjang.
panjang di Masjidil Haram. Raikanlah, kita raikan pasal kita datang sana. Tapi dalam keadaan kita yang uruf di Malaysia, biasanya kita akan baca 3 kali saja. Jangan lebih daripada itu, sebab mungkin ada orang yang uzur di belakang. Baca singkat saja. Atau semayang seorang kita nanti, semayang sunat ke, yang itu boleh panjangkan. Sebab Nabi panjang rukuk je, kata Huzaifah Al-Yaman, wa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Panjang rukuk Nabi itu sama panjang dengan berdiri Nabi. Nabi berdiri panjang baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, yang itu panjang bacaan Nabi dalam satu rakaat. Begitu juga panjang rukuk Nabi, panjangnya sebegitu. Sujud Nabi pun sama panjang begitu. Yang ini boleh dipanjangkan sampai beberapa tasbih. Dan di sini tidak boleh dibacakan ayat Al-Quran, tak boleh. Nabi larang. Tasbih boleh. Rukun ni panjang, tetapi boleh tasbih saja. Tapi tak boleh baca ayat Al-Quran dalam rukuk maupun sujud. I'tidal itu rukun pendek, tak boleh dipanjangkan seperti mana panjang rukuk. Rukuk boleh panjang pasal dia rukun panjang. Di rukun panjang dia boleh bacaan yang panjang. Rukun pendek tak boleh panjang melebihi daripada beberapa saat supaya tidak membatalkan solatnya. Jadi dalam keadaan rukuk itu boleh dipanjangkan mengikut kemampuan kita. Untuk sembahyang sendiri, untuk sembahyang jemaah, maka buatlah 3 kali. Kemudian engkau angkat kepala sampai engkau kembali tegak seperti sebelum rukuk. Habis dah rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian dia nak angkat dia punya kepala untuk pergi ke i'tidal. Ini rukun seterusnya ni. Naik daripada angkat kepala, maka sebut sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan juga di sini. Sami Allahu liman hamidah. Kalau yang tadi pegang sini, paras ni lah dia. Kalau yang tadi paras ni lah dia. Jadi sami Allahu liman hamidah itu adalah takbir ataupun tasbih yang gantikan takbir intiqalat tadi. Supaya orang belakang tahu, oh, imam dah sebut sami Allahu liman hamidah. Dah saja bermaksud mereka tahu yang di belakang yang tak nampak imam, bermaksud imam telah berada di kedudukan i'tidal. Yang mana satu yang menjadi rukun? Rukunnya adalah berdiri i'tidal tadi. Yang bacaan juga adalah sunat. Sami Allahu liman hamidah sunat. Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, itu juga sunat. Tak baca tidak menjadi masalah dalam solat, tidak membatalkan solat, tapi hukum makruh meninggalkan sunat. Jadi angkat tangan pada tempat i'tidal itu apabila engkau berdiri tegak. Dah berdiri dah tegak, maka bacalah Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Boleh ditambah mengikut daripada athar sahabat, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Saya ingat semua orang baca semua orang baca, sebab ini ada athar daripada sahabat ataupun hadis yang sahabat buat benda ni. Nabi kata, siapa yang baca ni, sebab aku tengok 70 malaikat merebut-rebut nak catatkan amalan ini. Maknanya dalam keadaan Nabi iktiraf benda ini dibuat. Jadi Rabbana walakal hamd boleh, Rabbana lakal hamd pun boleh, tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Atau nak tambah lagi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini juga boleh ditambah. Kalau macam panjang sangat, tak payahlah, susah nak hafalkan. Ambil hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi pun dah cukup dah. Jadi itu antara yang dibuat oleh sahabat. Jadi kita boleh lakukan untuk kita nak dapatkan juga pahala daripada sebab kita memuji tadi itu. Sebab kita baca tadi sami Allahu liman hamidah, Allah dengar orang puji dia. Apa yang kita puji? Rabbana walakal hamd. Tuhan kami, bagi engkau lah segala puji. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Semua kita puji Allah ni. Jadi kita puji Allah ni adalah satu pahala. Sebab tu kita puji Allah, kita tasbih pada Allah. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Uzkurullaha zikran kathira. Banyakkan zikir pada Allah, dalam keadaan ingat Allah dan dalam keadaan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tidal itu perbuatannya, rukunnya adalah perbuatan. Bacaannya itu adalah sunat. Baik, bila imam dah berdiri tegak, badannya telah berdiri tegak, bermaksud di sinilah perbezaan antara jemaah ataupun makmum nak dapat rakaat ataupun tidak. Sini sebab ramai yang masih lagi tak tahu.
Bila mana imam telah berdiri sami Allahu liman hamidah, badannya berdiri tegak saja, maka orang yang masuk setelah daripada tu, mana ada makmum yang nak masuk, dia panggil masbuk. Maka bila dia masuk setelah imam berdiri tegak, maka dia tak dapat rakaat tu. Nanti habis salam, dia kena ganti balik yang dia yang tak dapat tadi. Tapi kalau imam masih lagi rukuk, dia duduk subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dia pun masuk, Allahu akbar. Dia jangan baca apa-apa lagi dah. Jangan alim pula tiba-tiba baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Tak payah lagi dah. Sebab masbuk ini ditanggung Fatihahnya oleh imam untuk rakaat itu saja. Dan bila dia masuk, Allahu akbar, bagi kadar-kadar biqadri subhanallah. Jangan Allahu akbar terus rukuk. Boleh tidak sah dia punya takbir, boleh tidak sah daripada sudut pergerakan sebab tidak ada tamakninah dekat situ, tidak ada saktah. Jadi berhenti seketika, Allahu akbar, sekadar-kadar dia boleh sebut subhanallah, baru gerak. Bila dia gerak, imam masih lagi rukuk, dia dapat rakaat itu walaupun dia tak baca Fatihah lagi. Faham ini? Maknanya dia tak baca Fatihah lagi pun dia masih lagi dapat rakaat itu sebab imam tak tegak badan. Tapi bila mana imam dah tegak badan, dia nak masuk, dia tadi Allah sami Allah, dia masuk Allahu akbar, dia nak pergi rukuk, imam dah naik, masih lagi berdiri dia, maka dia tak dapat rakaat tersebut. Tapi teruskan sembahyang, jangan batalkan sembahyang. Kan? Kita jangan gopoh-gopoh, saya nak kena cepat ni, kadang-kadang berlari orang nak dapatkan rakaat ni. Pasal apa kita dilarang berlari? Pasal bila berlari nanti bila masuk saf, kita cungak. Allah, baru terfikir sembahyang apa ni? Berapa rakaat ni? Akbar. Asar, sekarang maghrib, terbalik, habis dia jalan terus. Hancur habis niat. Tapi bila kita sembahyang pelan-pelan, sebab kita tahu dia masih lagi rukuk, dia masih lagi dalam kategori rukuk, dah habis sembahyang belum? Belum. Tapi kalau dia bangkit pun untuk i'tidal, kita masih lagi dalam solat tu. Cuma tambah je lah, itu saja. Tak dapat rakaat pun tak apa. Janji masuk tu kita yakin, okey aku masuk tenang, aku punya niat tadi cukup sempurna. Takkan syaitan dia takkan menung tengok kita berlarilah masuk, aku takkan kacau. Waktu tu dah dia nak kacau. Dia tengok kita terjungak-jungak, Allah, terputus takbiratul ihram, batal. Tidak sah, bukan batal. Allah, kita punya takbiratul ihram tidak sah. Kita dah bincang dulu takbiratul ihram mesti sempurna, alif lam lam ha, alif kabbara, mesti rukun qaulinya jelas dengar kat telinga kita. Allahu akbar, dengar dan tak putus. Allahu akbar, putus tak? Putus, tak boleh. Jadi sebab itu kita mesti dalam keadaan tenang. Nak masuk ni kena ada tatma'innu. Setiap sembahyang Nabi pesan dah mesti ada ketenangan. Bila ada ketenangan, di situlah kita tahu bahawa kita dapat ambil kita punya rasa kita, bahawa kita yakin bahawa setiap rukun yang kita lalui itu adalah sempurna. Kita habis sembahyang kita rasa alhamdulillah, semuanya telah aku jalankan dengan sempurna, aku serahkan saja pada Allah. Setelah mana aku telah selesai ibadat. Saya kira masuk waktu isyak dah kan. Jadi kita beri laluan dulu pada azan. Betul je ni, boleh sambung lagi kan? Okay. Kita beri laluan dulu pada azan, kemudian kita sambung dia minit.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sikit. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan jikalau engkau sembahyang subuh, maka bacalah kunut ketika engkau i'tidal pada rakaat yang kedua. Jadi ini cerita pasal kunut. Jadi kunut ini hanya ada pada solat subuh sahaja. Kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud sambil mengucap Allahu Akbar. Ini takbir intiqalat tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi daripada i'tidal tadi, Sami Allahu liman hamidah, berhenti sekejap. Bila hamidah tu bermaksud dia telah berdiri dalam keadaan qiyam. Dan bila mana dia baca Rabbana walakal hamd, itu sunat. Dan berhenti seketika sekadar-kadar subhanallah. Setiap ni ada tamakninah ya. Saya tak sebut tadi dalam rukuk. Rukun dalam rukuk juga ada tamakninah. Bermaksud dalam keadaan kalau dia rukuk Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dia baca 3 kali, itu dah menentukan bahawa dia telah tamakninah. Ini yang baca selaju mungkin Allahu Akbar subhanallahi sami Allahu liman. Dia tak tetapkan badan dia dekat rukuk, itu tidak menjadikan tamakninah pada rukun itu. Tamakninah ni adalah sekadar-kadar dia berhenti sekejap untuk dapat ketenangan. Nabi pernah datang ke masjid dan dia tengok seorang sahabat sedang solat. Habis sembahyang, sahabat tu datang jumpa Rasulullah, fasallam alaik, kemudian dia bagi salam kepada Nabi. Dia cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi balik solat. Nabi kata sebab kamu belum solat lagi. Dia pun pergi solat. Bila dia solat sama macam tadi. Nabi tengok dia solat. Habis solat, dia datang balik jumpa Nabi. Nabi kata irji' fasalli, pergi solat balik. Kamu belum solat. Tadi kan dah solat, tapi Nabi kata dia tak solat lagi, pergi balik solat. Habis sembahyang, kemudian dia pergi lagi jumpa Nabi. Dan Nabi kata pada dia kali ketiga, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi solat. Kamu belum solat lagi. Tuan-tuan, bila dah 3 kali dipesan oleh Nabi solat, suruh solat, maka dalam keadaan dia pun tak tahu nak buat apa lagi dah. Kata dia, ya Rasulullah, alimni. Ajarkan aku Rasulullah. Kalau suruh aku banyak kali solat pun macam itulah aku solat. Maka muncullah satu hadis yang panjang. Nabi cerita daripada takbiratul ihram sampai habis.
Dan pada rukuk itu kata Nabi mesti ada tatma'innu, mesti ada tama'ninah. Pada i'tidal mesti ada tama'ninah. Pada sujud mesti ada tama'ninah. Pada duduk antara dua sujud perlu ada tama'ninah. Tama'ninah ni maksud duduk seketika tenang, sekadar-kadar boleh membaca subhanallah. Sikit je subhanallah ni kira-kira saat lah. Tapi kalau dia duduk dalam rukuk, dia dah baca subhanallah bil azimi wa bihamdi 3 kali, itu tentu-tentu dah dapat tama'ninah. Juga i'tidal. Bila i'tidal sami Allahu liman hamidah, dia berdiri badan dia tegak saja, Rabbana walakal hamdu, itu mesti ada tama'ninah. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya dalam kitabnya Raudhah, bila mana orang yang berdiri untuk nak i'tidal, sami Allahu liman hamidah, badannya tak tegak lagi, dia dah turun, tidak sah dia punya i'tidal. Belum batal lagi pasal dia tidak sah saja. Sebab rukun ni kalau tertinggal, apa buat? Kena patah balik kepada rukun yang tertinggal tadi. Tapi kalau dia teruskan juga sampai habis, baru tidak sah dia punya salat. Kalau dia teringat, tadi i'tidal aku tak berdiri tegak lagi betul-betul, maka dia kena patah balik kepada i'tidal supaya dia sempurnakan balik i'tidal dia. Jadi keadaan dia begitu. Sebab tu Imam Nawawi sebutkan bila mana orang yang berdiri ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, badan dia belum straight betul, dia dah turun balik sambil-sambil lah. Maksudnya macam kita kan, sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, terus sujud. Belum sempat dia berdiri tegak dan ada tama'ninah lagi, dia dah turun, maka tidak sah daripada i'tidal dia, tidak sah. Kurang-kurangnya dia kena tegak dulu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Tapi kalau baca hamdan katsiran thayyiban, sebab tu afdal baca pasal dia dah ada tama'ninah dekat situ, panjang, bagi masa sikit untuk dapat kesempurnaan, bagi dapat ketenangan dekat situ sebelum turunnya sujud. Jadi bila mana nak sujud ini baru kita masuk. Kemudian hendaklah engkau turun sujud sambil engkau takbir Allahu Akbar, takbir intiqalan, Allahu Akbar, tanpa mengangkat tangan. Tak ada angkat lagi dah. Kalau angkat makruh. Sebab bukan tempat dia. Sebab sunat lawannya makruh. Dan pertama kali letakkan dahulu lututmu. Ini kena ambil perhatian. Sini mana turun dulu? Lutut, tangan, kepala. Kepala hancur kepala. Dua je. Sama ada turun tangan dulu ataupun turun lutut dulu. Afdalnya turun lutut dulu. Bagi orang yang sihat, makcik sebab ada orang kadang, makcik, ustaz, makcik ni lutut sakit, tak boleh hentakkan lutut dekat tanah lantai. Boleh makcik turun tangan dulu? Boleh makcik. Pasal itu mampu untuk makcik. Sebab tu nak sebutkan tadi, orang yang sempurna dia turun lutut dulu. Mana daripada i'tidal, Allah, lutut dulu. Letakkan lutut dulu di lantai, kemudian baru tangan, dua tangan, kemudian baru kepala. 7 anggota ini perlu diletakkan di lantai ataupun di tanah. Ini hadis. Nabi sebutkan wajib untuk 7 anggota azam, 7 tulang ini menghadap kiblat, iaitu berada di lantai. Pertama dahi, kedua dan ketiga tapak tangan, keempat dan kelima lutut, keenam dan ketujuh belakang jari kaki. Sebab tu kena kelepetkan kita punya jari ke belakang. Bukan cacak dia ke tanah tegak, bukan menghadapkan dia ke arah belakang. Itu tidak sah. Sebab tulang adalah tulang yang di belakang. Jadi bila tulang yang di belakang, kakinya kena kelepet kat belakang begitu, sehingga jarinya boleh menghadap ke arah kiblat. Tetapi tak semualah. Ada orang kadang jari kecil dia, apa panggil, ujung jari tu, jari kaki yang ujung tu, tak boleh nak kena ke tanah. Buat sekadar yang mampu saja. Kalau kata 4 jari yang boleh mengelepetkan sampai ke ujung ke arah kiblat, 4 tu wajib ke arah kiblat. Kalau kata 3 saja, yang itu dibenarkan. Tapi kalau 5 dia boleh buat, itu lagi cantik, ya kan? Okey, sembahyang atas kuti kita dah sebut dah tadi dalam hadis. Nabi sebut salli qa'iman, solatlah kamu dalam keadaan kamu berdiri. Fa illam tastati'. Kita punya point ialah fa illam tastati' ni, kalau kamu tak mampu untuk berdiri, kamu duduk. Sama, bila mana kedudukan qiyam itu dah didudukkan, sama dengan rukuk. Kalau rukuk tak boleh juga seperti mana kamu nak rukuk sempurna, kamu rukuk sekadar mana yang kamu boleh. Sama dengan sujud, kamu tak boleh sujud ke bawah, maka kamu sujud sebagaimana yang kamu boleh sujud. Saya ustaz tak boleh nak sujud pasal saya pinggang belakang ni sakit. Jadi dia boleh sujud di atas kursi sekadar yang dia boleh saja. Jadi dia kena bezakan antara sujud dengan rukuk tadi. Kalau katalah dia sembahyang atas kursi, totally memang atas kursi betul. Jadi dalam keadaan dia berdiri, dia tegakkan badan dia. Kemudian dalam rukuk dia kedepankan sikit.
sujud dia kena ke bawahkan lagi daripada paras rukuk tadi. Jadi itu kedudukan dia daripada sujud. Tapi ustaz kata tadi 7 azam, 7 tulang mesti dia menghadapkan ke arah kiblat. Untuk orang yang uzur 7 ni batal. Dia tak boleh buat kerana dia tidak ada kemampuan. Dia dikira sebagai orang yang uzur. Jadi dalam keadaan 7-7 ni tak boleh cecah ke arah lantai, tapi mesti menghadapkan ke arah kiblat. Sebab tu kaki jari dia mesti menghadap kiblat, tangan dia diletakkan atas lutut di atas kiblat, dia punya dahi mesti diataskan kiblat. Cuma 7 anggota zahir ini, 7 ini mesti dicecahkan ke arah kiblat. Yang wajib terbuka ialah dahi. Wajib terbuka adalah dahi. Sebab tu ini beri perhatian untuk orang perempuan yang pakai telekung, tutup semua sampai kening. Kalau ke dahinya tak kena ke arah tanah, tidak sah. Kalau orang lelaki, serban dia, rambut dia, rambut ada ni, apa? Kepok kan, tutup semua, mesti sampai ke bawah ni. Dia tutup dahi sebahagiannya tak kena, maka tidak sah sujud dia. Jadi yang ini perlu terbuka, wajib terbuka. Dahi ni wajib terbuka. Kalau terkena sedikit saja sebahagian di antara dahi, dah dikira sebagai sah dah. Adapun tangan, adapun lutut, adapun kaki, yang ini tidak menjadi masalah. Memang kena diletakkan di atas pelapik lah, ataupun kita punya seluar kan. Takkan kita nak angkat kita punya seluar nampak lutut kita, apatah lagi orang perempuan. Jadi dia dibenarkan untuk di atas pelapik. Sama dengan perempuan, tangan dia pun boleh di atas telekung, tidak menjadi masalah. Cuma dahi ini wajib dibuka oleh semua laki-laki muslimin atau muslimat supaya terdedah untuk dicecahkan ke arah lantai tadi. Jadi balik pada Ustaz punya soalan tadi, Imam punya soalan tadi, hukum tadi 7 azam terbatal bila mana keuzuran ada pada diri seseorang. Yang kita sebut tadi adalah kesempurnaan. Orang yang mampu untuk sujud, maka 7 anggota zahir dia mesti menghadapkan ke arah kiblat. Bila turun lutut, setelah itu barulah letakkan kedua tanganmu dan diiringi dengan dahimu, padahal dahi itu terbuka, dan letakkan hidungmu bersama dengan dahimu. Sini, hidung ni Nabi isyaratkan. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi kata letakkan dahi kamu, Nabi isyaratkan hidung. Nabi isyaratkan hidung. Bermaksud hidung ni bukanlah wajib, tetapi daripada sudut dahi, hidung juga perlu dicecahkan ke arah lantai. Tapi kalau macam tak sampai, ialah kita faham, kita punya hidung semua gemek-gemek kan. Jadi pasal orang Arab hidung mancung-mancung, kan? Orang Arab semua hidung mancung-mancung. Jadi kalau panjang begitu boleh terus cecah. Tapi kalau lah macam tak sampai untuk nak cecahkan hidung ke lantai, tidak menjadi masalah. Yang pasti yang penting adalah dahi ini tadi. Sunat untuk dicecahkan hidungnya ke lantai, dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu, dan renggangkan pula perutmu daripada kedua-dua pahamu. Jangan sampai rapat begini untuk orang lelaki, jangan rapat begini. Orang perempuan macam tu, orang perempuan boleh, tapi untuk orang lelaki saya sebut tadi dah, dia kena kembangkan daripada sudut dia punya siku dia ke lambung dia, paha dia ke perut dia, mesti dikembangkan sedikit. Dan perempuan tidak berbuat demikian, ia hendaklah merapatkan sebahagian anggota kepada sebahagian yang lain, sebutlah tadi, dan letakkan kedua tanganmu di atas lantai berbetulan dengan kedua bahumu. Ni, tangan ni nak letak ke arah mana? Tangan mesti sama paras dekat tempat kita takbir ihram tadi. Mana takbir ihram? Sini. Kalau sini, sujud kita pun sini juga. Mana kita duduk pun parasnya sama kat situ. Kalau kata sini, kita pun dalam keadaan kita duduk sujud pun mesti daripada situ juga, paras bahu. Dan jangan engkau hamparkan kedua hastamu di atas lantai seperti perbuatan anjing. Ini ramai yang buat. Dia sujud sambil dia punya siku cecah ke lantai. Gini. Yang ni dilarang dalam hadis. Nabi sebutkan jangan kamu letakkan tangan kamu itu, siku kamu tu sebaris dengan tanah. Kena angkatkan sikit. Angkatkan sikit supaya tak sama perbuatannya dengan anjing, kata Nabi SAW. Dan baca olehmu ketika sujud itu akan tasbih ini, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, wallahu alam. Kita berhenti sini, insyaAllah kita akan ada soalan lagi. Okey, dia boleh duduk, jadi kenapa dia nak duduk atas kursi tu, kita tanya dia. Okey, dia boleh duduk, tapi dia kenapa dia nak sembahyang atas kursi? Afdalnya, ulama bagi tahu afdal untuk sembahyang secara duduk di bawah. Itu paling afdal, duduk di bawah. Sama ada dia duduk di antara dua sujud. Duduk dipanggil duduk iftirash. Duduk iftirash tu duduk antara sujud lah. Sama ada dia duduk macam tu, ataupun dia duduk dalam keadaan duduk bersila, ataupun dia duduk dalam keadaan duduk melunjurkan kaki. Tiga-tiga ni antara yang paling afdal dia boleh buat untuk sembahyang secara
faqa'idan, dalam keadaan dia duduk. Kalau dia tak mampu, dia rasa tak boleh, ustaz bawah ni pun sakit, dia boleh duduk atas kursi. Sebab hukum ni baru, contemporary, maknanya mutaakhir. Zaman Nabi dia tak cerita pasal atas kursi. Dan bila cerita pasal duduk, maka yang paling afdalnya duduk di bawah, itu paling baik. Jadi dalam keadaan dia sendiri yang tahu kedudukan dia. Saya memang boleh duduk ustaz, tapi saya nak sujud tak boleh. Jadi itu terpulang atas dia. Kita pun nak cakap orang pun tak boleh, sebab kita dah bagi tahu duduk yang paling sempurna aulanya adalah duduk di bawah. Sembahyang duduk di bawah, sama ada duduk iftirash, duduk sila ataupun duduk menunjurkan kaki. Sebab kadang ada orang lututnya luka, accident, dia tak boleh nak bengkokkan kaki, dia boleh lunjurkan kaki dia. Tak boleh juga, boleh duduk di atas kursi. Itu mengikut ulama contemporary yang akhir, mutaakhirin ini. Jadi itu antara pilihan-pilihan yang ulama bagi untuk orang-orang yang uzur, yang tak boleh nak sembahyang dalam keadaan berdiri. Jadi dia sendiri buat pilihan. Saya ustaz, saya dah belajar, saya dah dengar ustaz ni sebut gini, saya nak amalkan duduk saya atas kursi. Jadi saya nak buat begini. Silakan, itu ilmu dia. Tapi kalau mungkin kita, saya tak boleh ustaz, walaupun duduk, saya tak nak duduk atas kursi, saya nak duduk bawah. Silakan, itu juga ilmu dia. Kita tak boleh nak arah orang. Tak boleh ni, tak sah ni. Kita bukan Tuhan. Jadi itu antara ilmu yang telah kita sampaikan. Jadi semua balik kepada diri sendiri dan buat keputusan atas diri sendiri. InsyaAllah itu yang kita akan bincangkan nanti pada kuliah akan datang. Kita akan tengok. Ya, satu soalan ni. Okey. Jari yang mana? Jari kaki ke jari? Jari tangan semuanya menghadap ke arah kiblat dan jangan dirapatkan ataupun biasa saja. Dalam keadaan dia renggangkan jari dia, tapi dalam keadaan yang biasa. Bukan dalam keadaan buka macam tu ataupun dalam keadaan sujud macam tu. Sebab daripada sudut renggang ataupun besar itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah bila mana tapak tangan dia tidak cecah di lantai. Kadang ada orang sembahyang, Allahu Akbar, tangan tak cecah lagi, dia pergi garu belakang sambil sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana Allahu Akbar, bangun terus duduk antara dua sujud, tangan tak cecah lagi, sah ataupun tidak? Tak sah, sebab tangan dia yang ketujuh tak letak di tanah. Jadi sekurang-kurangnya diletak dulu di tanah dalam kadar tempoh subhanallah. Subhanallah maknanya kadar subhanallah ni kadar tamakninah, dia nak garu itu pulang pada dia. Sebab tadi dah dia buat kadar-kadar subhan. Maksudnya dalam keadaan dia duduk tu dia dah ada tamakninah, itu telah sempurna dia punya sujud. Adapun dia punya gerakan, dia punya jari dia besar ke kecil ke, itu tidak menjadi masalah. Cuma Imam Al-Ghazali sebutkan huraian daripada sudut tangan itu biasakan saja. Seperti mana kita genggam kita punya lutut, biasa macam itulah keadaan. Kita nak letakkan kita punya tangan ketika sujud pun dalam kadar yang biasa. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ini banyak soalan, subhanallah. Okey, baik, insya-Allah kalau ada soalan nanti kita bawa pada bulan hadapan. Kita jumpa lagi pada kuliah akan datang dan kita sambung bab sujud. Tak habis lagi, sujud ni tak habis, ada banyak lagi perbahasan insya-Allah kita akan sampaikan. Kita akan jumpa pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tutup dengan tasbih kepada surat Al-Asr.